Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu dalam kelas Al-Quran tingkatan 2 dalam bidang Ulumul Quran. Tajuk pada kali ini ialah Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul bermakna sebab-sebab penurunan Al-Quran. Baik, kita teruskan kepada pengertian Asbabun Nuzul. Pengertiannya ialah peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukumnya. Itu adalah pengertian atau tarif Asbabun Nuzul. Baik, seterusnya kita pindah kepada apakah faedah mempelajari mengetahui Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunannya ayat Al-Quran. Antara faedah-faedah Asbabun Nuzul ialah pertama, membolehkan pentafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan makna lafaz umum dalam Al-Quran, iaitu ada lafaz yang umum perlu dikhususkan, maka orang yang mengetahui faedah Asbabun Nuzul mengetahui apakah punca ataupun individu peristiwa yang berlaku yang umum itu dapat dikhususkan lebih tepat. Yang ketiga, sebagai asas perbandingan peristiwa dan watak yang berlaku. Watak yang berlaku pada zaman Rasul SAW, watak itu juga pasti ada pada zaman sekarang. Jadi, Al-Quran itu sesuai pada setiap zaman. Jadi, watak yang berlaku ketika turunnya Al-Quran itu dalam masyarakat yang berlaku pada ketika itu dan kini. Yang keempat, memudahkan hafazan dan mengetahui maknanya dengan tepat. Dan yang kelimanya ialah mengukuhkan keimanan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setelah kita mengetahui faedah Asbabun Nuzul, kita berpindah kepada bahagian-bahagian Asbabun Nuzul. Bahagian Asbabun Nuzul ini terbagi kepada dua, iaitu ada ayat-ayat yang diturunkan tanpa sebab. Bahagian pertama, diturunkan tanpa sebab-sebab yang tertentu, seperti ayat-ayat yang menceritakan tentang Nabi-Nabi dahulu dan umat-umat yang terdahulu. Allah ceritakan, firmankan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kisah, sebagai teladan kepada baginda Nabi dan umat Islam seluruhnya. Jadi ayat ini tidak mempunyai sebab-sebab yang khusus dalam penurunannya. Manakala bahagian kedua ialah ayat atau surah yang diturunkan berdasarkan kepada sebab-sebab yang tertentu atau peristiwa-peristiwa yang tertentu. Sebagai contoh, iaitu yang pertama, menjawab persoalan yang ditimbulkan kepada Nabi SAW, seperti persoalan tentang harta rampasan perang yang terdapat dalam suratul Anfal. Yang kedua, untuk menempelak seperti yang terdapat dalam suratul Masad, iaitu tabbat yada abi lahabin wa tab, kebinasaan ke atas tangan Abu Lahab. Kemudian yang ketiga, juga mengajar syariat-syariat dan hukum-hukum, sebagai contohnya peraturan hutang piutang yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang
yang diberi tempoh sehingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu mencatat, menulisnya. Faktubuh, tulislah hutang dan masa bayarannya itu. Apabila disoal oleh para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Dan contoh yang keempat, untuk menetapkan jiwa Rasulullah SAW yang terdapat dalam surah Al-Furqan seperti mana firman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekaligus? Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu per satu. Jadi itulah di antara yang perlu kita ketahui tentang asbabun nuzul. Kesimpulan daripada perbincangan pada kali ini, asbabun nuzul ini sangat penting untuk kita ketahui dan bahagiannya terbagi pada dua, iaitu ada ayat yang diturunkan bersebab dan ada yang tidak bersebab penurunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.